والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بعطائك العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita membicarakan tentang satu tajuk yang menakutkan dalam hidup kita, yang disebut dengan su'ul khatimah. Tajuk yang membicarakan tentang ini timbangnya dalam hidup kita ini kalau sekiranya kematian itu kematian yang disebut dengan kematian yang buruk dan keji. Ini satu benda yang paling menggemparkan hidup seseorang, kerana tak ada orang yang nak terima satu keputusan yang gagal. Semua orang nak terima dalam hidup dia ni satu keputusan yang mengembirakan dan menenangkan hidupnya. Mengembira dan menenangkan hidup ini yang dimaksudkan dengan gembira dan tenang hidup ialah apabila kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ni yang diajar dalam Islam, yang ni yang diminta pun untuk kita pastikan diri kita sampai peringkat mati kita mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah ni mati yang saya sebut sebelum daripada ini berdasar pada kata-kata, berdasar pada hadis Rasulullah SAW. Orang yang mati husnul khatimah ni adalah orang yang mati dalam keadaan dia mati syahid di jalan Allah. Bila dia mati syahid di jalan Allah, husnul khatimah adalah pada diri dia. Husnul khatimah maknanya penyudah yang baik ataupun penutup yang baik pada diri dia. Ataupun orang yang husnul khatimah ini orang yang mati dalam keadaan dia mengucap dua kalimah syahadat. Boleh kita mati dalam keadaan yang kita boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian mati husnul khatimah ialah orang yang mati dalam keadaan di tempat yang baik, pada masa yang baik dan pada suasana yang baik. Yang disebut dengan gambaran husnul khatimah. Mati tempat yang baik, misal contohnya mati di Mekah, mati di Madinah, pada masa yang baik setelah mana dia berbuka puasa bulan Ramadan, hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, tiba-tiba dia disudahkan dan dimatikan di sisi Allah. Alangkah cantiknya pada diri dia. Kemudian ataupun dia selesai daripada menunaikan haji, selesai saja dia menunaikan haji, cukup sempurna saja haji dia, lalu dia menghadap depan Allah. Orang ni mati dalam suasana yang baik, pada tempat yang baik. Kemudian pada keadaan yang baik, kadang-kadang kita duduk sebelah dengan ibu kita, ataupun kita menghadap depan Allah dalam keadaan suami kita redha pada kita. Bagi orang perempuan, suami yang redha pada dia. Bagi orang lelaki, ibu dan ayahnya redha pada dia. Ini satu benda kematian yang bernilai dalam hidup seseorang. Dia panggil mati dalam husnul khatimah. Dan beberapa lagi orang yang mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan yang demikian. Tetapi jangan sampai peringkat kita mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah maksudnya mati yang kita sebalik daripada itu. Mati tempat yang tak baik, ataupun mati dalam keadaan tak boleh nak mengucap, mati dalam keadaan yang pandangan orang pandangan yang jelek, pandangan orang pun pandangan buruk pada diri dia, sampai depan kedai nombor ekor mati dia, misalnya contoh. Ataupun dia mati tengah-tengah karaoke, mati, na'udzubillah min dzalik. Ataupun dia mati tengah-tengah buat benda yang dilarang oleh Allah. Dan ada orang yang mati dalam keadaan dia minum arak, dia mati dalam keadaan dalam poket dia tu ada nombor ekor, misalnya contoh. Kemudian dia mati dalam keadaan hisap dadah, mati dalam keadaan yang keji itu. Mati ini mati yang su'ul khatimah. Rahani sekali, pada pengajian yang sudah kita telah sebut tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ini diriwayatkan hadis yang menyebabkan ulama-ulama pengsan membaca hadis ini.
Dan kebanyakan ulama-ulama kalau mana baca hadis ini, ulama-ulama menangis keesa-esa. Kenapa? Kerana hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ini dia sebut tentang bagaimana seorang hamba Allah, innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah wa huwa min ahli nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, wa ya'malu amal ahli jannah. Ada seorang hamba yang dia beramal dengan amalan innal abda la ya'malu amalu ahli nar. Dia ni seorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Hidup dia perangai ahli neraka. Tapi kemudian wa innahu min ahli jannah. Tapi dia mati dalam keadaan ahli syurga. Dia mati dalam keadaan ahli syurga. Kemudian ada orang wa ya'malu amal ahli jannah. Ada orang yang hidup dalam keadaan beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi wa innahu min ahli nar. Tapi dia di kalangan ahli neraka Allah. Kemudian wa innamal a'mal bil khawatim. Rasulullah SAW sebut kerana amalan ini berdasar pada penyudah dalam hidup kami ataupun penutup pada hidup kami. Hadis ulama-ulama jadi perlu, ulama-ulama jadi pensan. Dan bila kita baca dalam riwayat cerita, waktu mana seorang ahli ulama, anda terlupa nama dia ni, dia baca je hadis ni, dia pensan terus kerana bimbang dan takut. Takutnya kerana apa dia? Kerana ada orang yang hidup ni perangai dia perangai ahli neraka, tapi apabila mati masuk syurga. Ada orang yang dia berperangai ahli syurga. Bagaimana kita lah sekarang, kita harap demikian. Kemudian perangai kita perangai ahli syurga, tapi kita minta jauh satu je. Bila mati, tiba-tiba mati masuk dalam neraka. Macam mana kita boleh masuk dalam neraka? Orang ni dia boleh masuk dalam neraka, sedangkan dia perangai ahli syurga. Dan perangai ahli syurga ni payahlah untuk kita, sepatutnya kita ni masuk dalam neraka. Sebab dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW sebut, apabila ada seorang sahabat tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayamilu ahlul jannah awi ahlin nar. Ya Rasulullah, boleh tak kita kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka di atas dunia ni lagi, ya Rasulullah? Belum lagi kita menghadap depan Allah, kita dah tahu dah orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Rasulullah SAW jawab, qala na'am. Rasulullah jawab, ya, kita boleh tahu orang ni ahli syurga ke ataupun orang ni ahli neraka. Kemudian hadis ni nampak macam tak sama dengan hadis yang Rasulullah SAW sebutkan. Ada orang apabila disebut saja begitu, lalu sahabat jawab, lalu sahabat tanya balik Rasulullah, "Falimada yamilul amilun?" Buat apa kita nak beramal, ya Rasulullah? Dah kita tahu dah orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Lalu Rasulullah jawab, "Kulli ma yusirahu liqadah." Orang tu, kata Rasulullah, Allah dia, kita nak tahu dia ahli syurga, kita tengok kecenderungan dia ke mana. Kecenderungan dia ni, hidup dia bagaimana? Hidup dia ahli syurga, Allah mudahkan buka jalan ke syurga pada diri dia. Tapi ada orang yang dia tak cenderung pun pada syurga, dia cenderung pada neraka. Dia tak rasa seronok dan enjoy pun dalam buat benda yang disuruh oleh Allah. Ada di kalangan kita rasa gembira apabila Allah suruh kita sembahyang, kita rasa gembira. Ada di kalangan kita apabila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bangun tahajud malam, kita rasa gembira. Kita rasa seronok dalam hidup kita. Kita boleh buat amal soleh ni, kita rasa seronok. Lalu Allah tambahkan keseronokan tadi dengan amalan-amalan yang kita buat, dan kita boleh tengok dah orang ni ahli syurga, orang ni ahli syurga. Dinampak dah gambaran demikian. Tapi ada orang yang dia tak seronok dengan buat benda yang disuruh oleh Allah. Suruh baca Quran, menguap terus dia. Suruh derma je, mula membeli. Minta je benda yang disuruh oleh Allah, buat je yang disuruh oleh Allah, dia jadi berat. Tetapi buat je benda yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala larang, suka terus mengumpat, segar. Waktu mana mengumpat tu celik mata. Waktu mana dengar kuliah mengantuk terus, misalnya contoh. Nak sebutnya gambaran beza kan. Waktu mana kita nak suruh buat benda yang disuruh oleh Allah, suruh yang disuruh oleh Allah, dia jadi berat. Dan berat dalam yang disuruh oleh Allah. Tapi buat benda maksiat, dia rasa nikmat,
Dia rasa senang. Kenapa senang tadi? Kerana Allah nak permudahkan dia dihumban ke dalam neraka. Tetapi sayang, apabila sampai pada hadis ini, tiba-tiba Rasulullah kata, ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi dekat-dekat nak mati, berubah hidup dia menjadi ahli neraka. Ada orang yang hidup dia ni amalan ahli neraka terus, rangai hodok, buruk dan sebagainya, tapi dekat nak mati, berubah dia menjadi ahli syurga. Yang menyebabkan ahli ulama membincangkan kenapa jadi demikian. Kenapa terjadi demikian? Kenapa terjadi demikian ni anda jawab sikit. Yang pertama, anda jawab pada minggu yang sudah pernah anda jawab. Yang pertama, kerana berputus asanya dengan rahmat Allah. Kerana di antara sebab kenapa ada orang yang dekat nak mati tiba-tiba masuk neraka. Ada orang yang dekat nak mati tiba-tiba dia boleh masuk dalam syurga. Di antara sebab kenapa masuk neraka, kerana dia berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah ni jangan kita rasa putus asa dalam hidup kita dengan segala rahmat Allah yang Allah kurniakan pada kita. Kadang-kadang kan, anda biasa sebutkan, kita buat benda yang disuruh oleh Allah, tiba-tiba orang ejek kita putus asa. Kita baca Quran, orang mengejek kita. Kita baca Quran, orang pun tegur kita, alah nak tunjuk warak lah tu. Kadang-kadang kita pun jadi, alah kalau macam ni janganlah baca Quran depan orang. Kita pun jadi putus asa kita. Kadang-kadang kita tegur keluarga kita tegur ingatkan tentang agama. Kedengaran azan misal contohnya, ada dengar azan, kita sebut pada suami kita, bang pergi semayang bang, misal contohnya. Ataupun kita sebut pada anak-anak kita, pergi solat. Dan suami kita pun sindir, bila jadi ustazah pilihannya. Bila sejak daripada dengar kuliah ni berubah ya bang, tegur kita. Kita baru je nak ingat benda yang disuruh oleh Allah, tapi kita pun jadi gibah. Datang perasaan, kalau macam ni jangan pergilah dengan kuliah. Kalau macam ni jangan jadi baiklah. Kerana nak jadi baik tu orang kadang-kadang sindir dan kita pun putus asa. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dalam hidup kita Allah ajar kamu jangan putus asa. Kadang-kadang berapa ramai orang yang terdiam, terjelepuk dia. Kadang-kadang kita tanya, kenapa? Saya berniaga, saya rugi. Saya berniaga, saya rugi. Saya rasa saya ni tak ada tokoh kot jadi peniaga tokoh. Dia sebut tak ada tokoh kot untuk saya berniaga. Jangan putus asa. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita buat sesuatu tak menjadi. Jangan putus asa. Kerana putus asa itu satu jalan yang dibuka oleh syaitan untuk merosakkan kepada seseorang. Kalau para hadis kan buka jalan putus asa, maknanya para hadis kan sedang membuka jalan syaitan masuk terus ke dalam hati kita. Dalam hidup kita diajar supaya berkeyakinan. Tak apa, aku ada peluang, aku ada jalan, aku ni ada benda lagi yang Allah nak bagi, benda yang lebih baik, benda yang lebih terbaik dalam hidup aku pada masa yang akan datang nanti. Ini maknanya orang yang tak berputus asa. Berlaku zaman Rasulullah SAW. Di waktu mana, saat mana sahabat-sahabat tengok seorang pemuda yang berperang di medan perang itu, dalam keadaan bersungguh-sungguh dia perang. Sahabat-sahabat kata, Allah, syurga dah untuk ini. Rasulullah dengar, Rasulullah tegur balik, tak, neraka untuk ini. Rasulullah SAW sebut neraka untuk ini. Terkejut sahabat-sahabat dalam keadaan yang dia perang sungguh-sungguh ni. Lalu sahabat-sahabat nak tahu kenapa Rasulullah sebut dia neraka, bukan dia di kalangan ahli syurga. Dalam keadaan demikian, sahabat-sahabat ini bila tercari-cari jawapan ini, tiba-tiba dia kena tikam. Dalam keadaan dia ditikam itu, dia ni rebah. Waktu mana dia rebah, dia minta air. Air memang tak ada di waktu itu. Sahabat-sahabat cari air, nak bagi air, nak dapatkan air. Dia rasa sakit yang amat sangat. Dia tak tahan dengan sakit itu. Dia ambil badik di pinggang dia cabut badik tersebut dan ditikam tubuh badan dia. Mati dia mati, tidak mati dalam keadaan yang di kalangan syahid. Sikit lagi, sejengkal lagi dia dengan syurga.
tiba-tiba dia berputus asa dengan rahmat Allah. Berputus asa dengan rahmat Allah ini yang menyebabkan dia buat pilihan cara demikian. Satu Islam kata, jangan kamu buat kerja ini, jangan. Dalam Islam diajar, kalau kamu nak suruh kamu ahli syurga, kamu jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa jadi demikian? Kerana tak istiqamah dalam ketaatan pada perintah Allah. Tak istiqamah dalam mentaati perintah Allah. Jangan tak istiqamah, maksudnya tenggelam timbul. Tenggelam timbul dalam mentaati perintah Allah. Masa rajin kita buat, masa malas kita ni habis perasaan tak nak buat. Dia panggil demikian, jangan. Kita kan kalau kita rajin dengar kuliah, rasa nak bangun tahajud tiap-tiap malam. Rasa nak bangun tahajud tiap-tiap malam. Tapi lama tak dengar kuliah, tak bangun-bangun tiap-tiap malam. Kita jadi demikian. Kenapa? Kerana kita tak istiqamah. Istiqamah ni terlampau penting dalam hidup seseorang. Istiqamah yang disebut dalam Al-Quran, innal ladzina amanu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Orang yang istiqamah, orang yang beriman dan istiqamah, waktu mana dekat nak meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat ini, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu rasa duka cita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan. Itu tak istiqamah tu. Oh, insyaAllah ada ganti yang baru. Nak sebut ni gambaran orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat ini dekat-dekat nak meninggal dunia. Mereka akan sebut apa dia? Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu rasa duka cita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira pada kamu dengan syurga yang Allah telah janjikan dan Allah sediakan pada kamu. Ni kerana apa dia? Kerana waktu mana dekat nak meninggal dunia ni, digoncangkan agama kita, digoyangkan agama kita. Digoyang macam mana? Yang anda pernah sebut dalam hadis Rasulullah cerita, datang syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita, menyamar menjadi arwah ibu kita. Waktu mana dia menyamar ni, dia menyamar. Waktu mana dia menyamar ni, dia akan sebut, dia kata apa dia? Dia kata, wahai anakku, jangan mati dalam agama Kristian, jangan mati dalam agama Islam, tapi kamu matilah dalam agama Kristian. Wahai anakku, jangan mati dalam agama Islam, matilah dalam agama Yahudi. Yang tu tak apa lagi yang anda pernah sebut pada para hadis sekalian. Tapi kalau dia datang, dia pujuk dengan kita menjadi confused. Wahai anakku, jangan mati dalam Islam, tapi matilah dalam Islam liberal, misal contoh. Wahai anakku, jangan mati dalam agama Islam, tapi matilah dalam Islam Protestan. Wahai anakku, jangan mati dalam agama Islam, tapi matilah dalam pluralisme agama. Kita nak buat macam mana? Kecelaruan fikrah yang berlaku. Jangan mati dalam Islam, tapi matilah dalam ajaran Syiah. Matilah ajaran demikian, yang menyebabkan akhirnya kita menjadi celaru. Kerana dia kita tidak istiqamah. Istiqamah ni kita minta dengan Allah supaya kita sabit qalbi ala din. Kita baca dalam doa kita sebut, ya Allah, tolong tetapkan hati aku ni di atas agama kamu. Kita baca dalam banyak-banyak doa kita sebut, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhanku, tolong tetapkanlah hati aku dalam mentaati perintah kamu, ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, ada dia, aku ni nak buat benda yang jahat pada dia. Ni dua. Yang ketiga, kenapa jadi demikian? Dalam hadis ni ulama cerita demikian. Kenapa? Allah tarik hidayah yang Allah telah kurniakan pada kita. Allah hentak hidayah. Waktu mana dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba Allah tarik hidayah. Allah tarik hidayah ni, Allah habis. Kita boleh bayang orang yang ditarik hidayah dekat dengan meninggal dunia, tiba-tiba Allah tarik. Yang kita sebut dalam doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhanku, jangan kamu hentak hidayah yang telah kamu kurniakan pada.
Macam kita, alhamdulillah, Allah masih lagi sayang pada kita, Allah bagi hidayah. Tiba-tiba dekat nak meninggal dunia, Allah tarik hidayah. Anda buat contoh yang mudah kan. Ada jemaah yang pernah cerita pada anak, dia datang jumpa dengan anak, dia minta supaya anak buat air tawar. Anak tanya, kenapa kena buat air tawar? Dia nak buat air tawar untuk ayah saya, Ustaz. Kenapa ayah puan? Dia jawab, ayah saya dah tak nak solat sekarang, Ustaz. Anak tanya, kenapa tak nak solat? Dulu dia solat. Dulu dia solat, Ustaz, tapi sekarang dia tak nak solat. Berapa usia ayah puan? Dia pun jawab, 78 tahun, Ustaz. 78 tahun tak nak solat. Anak kata dah lama tak solat. Dah 8 tahun dah tak solat. Start daripada usia 70 tahun. Anak tanya balik, ayah puan dahulu kerja apa dia? Dia pun jawab, Allah sekarang nak beritahu, Ustaz. Ustaz tanya juga ni, saya nak beritahu juga lah. Ayah saya dahulu imam masjid, Ustaz. Imam masjid. Tiba-tiba apabila dia pencin, dengan solat-solat pun pencin juga. Pencin berhenti jadi imam. Orang tak nanti lagi dia jadi imam. Berhenti dia jadi imam. Dan dia berhenti dia solat. Apabila anak-anak tanya, kenapa ayah tak nak solat? Dah lama dah aku solat, dia. Dah lama dah aku solat. Maknanya apa dia? Allah tarik hidayah. Allah tarik hidayah ni tak mudah. Ada orang yang dia rasa pada diri dia dah berada ke puncak. Dia rasa dia dah alim sangat pada diri dia. Dan dia rasa dia dah hebat sangat. Lalu Allah tarik hidayah dia yang Allah kurniakan padanya. Waktu mana Allah tarik hidayah ni, lalu dia kehilangan yang disebut dengan kemuliaan pada diri dia kerana hidayah tadi tertarik dalam hidup dia di sini. Ini benda yang menyebabkan dekat meninggal dunia tiba-tiba hilang benda demikian. 3. Yang keempat, kenapa? Kerana tidak ada orang yang soleh yang dekat dengan diri dia. Dia tak ada penyokong-penyokong dan pendokong pada dia. Ni ulama kata, dekat dengan meninggal dunia tak ada orang yang boleh support dia. Tak ada orang yang hidup ni nak memberi kekuatan pada dia. Misal contoh, kalau sekiranya kita menjadi seorang yang namakan dengan apa dia, yang kita ni orang yang para hadis yang biasa belajar, tiba-tiba kita ni sakit, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang baik-baik datang dekat dengan kita. Jangan risau ya, kita dulu pernah belajar sama. Dan jangan bimbang ya, kita sama-sama belajar dahulu. Kita belajarkan apa yang patut kita buat, kita belajarkan apa yang patut kita lakukan. Kawan-kawan bagi support. Apabila bagi support, kita kata, ya, insya-Allah saya akan terus, saya akan terus. Tiba-tiba waktu mana dekat nak meninggal dunia tu, ada orang yang dia tak dapat support, tak dapat sokongan. Tak dapat sokongan ni satu dalam Al-Quran Karim. Dia sebut orang mukmin awliya'u ba'dukum awliya'u ba'd. Awliya'u ba'dukum awliya'u ba'd. Masing-masing saling sokong menyokong, dokong mendokong. Orang munafik dia menyokong orang munafik. Orang kafir dia menyokong orang kafir. Kalau orang mukmin dia akan memberi sokongan di antara mukmin dengan sama mukmin. Satu, kita jangan tinggal dalam hidup kita ni. Kekuatan mukmin ni dipanggil dengan kekuatan jemaah. Kekuatan hidup kita ni kekuatan kebersamaan. Kalau kita tinggal ni, kita daripada kebersamaan dengan jemaah kita ataupun dengan di antara satu sama lain, maka di waktu itu senang untuk diserang, diserang dan kuranglah pada kita kekuatan di sana. Sebab tu dalam Islam dia ajar, kalau kita nak solat sebaik, solat seorang-seorang. Solat seorang-seorang betul, sah, terima tak solat tersebut? Sah, terima, tapi pahala sikit berbanding dengan solat berjemaah. Kenapa Rasulullah SAW suruh sangat solat berjemaah? Kerana saling tampung menampung. Di antara imam menampung makmum, makmum menampung imam, di antara makmum sama makmum menampung pahala di antara satu sama lain. Itu kelebihan solat berjemaah. Hidup kita sama juga. Apabila kita dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba kita tak ada sokongan. Siapa yang patut sokong kita? Yang disebut dengan suami kita. Siapa yang patut sokong kita? Yang disebut dengan anak-anak kita. Tiba-tiba waktu mana dekat nak meninggal dunia, anak-anak kita tak ada. Kemudian tak ada siapa yang menyokong kita di saat itu. Maka dalam keadaan demikian, mudah untuk diperdayakan dan mudah untuk dirosakkan. Dan akhirnya kematian itu kematian di kalangan ahli neraka Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Satu, Islam ajar supaya yang ini mesti ada dalam hidup kita. Dan hadis inilah yang menyebabkan ulama-ulama berbicara tentang tajuk ini. Dan ulama mengajar supaya kita jaga dalam hidup kita, supaya kita tak sampai peringkat
dia mati dalam keadaan yang kita su'ul khatimah pada kita. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, su'ul khatimah tidak akan berlaku pada orang yang benar-benar istiqamah. Itu tadi. Su'ul khatimah akan berlaku pada orang yang istiqamah dalam agama serta mempunyai jiwa yang bersih, dan juga orang yang mempunyai cahaya hati dia yang bercahaya pada jiwa. Su'ul khatimah akan berlaku. Dia berlaku pada siapa dia? Berlaku pada orang yang dalam keadaan jiwa ini yang kotor. Jiwa yang kotor tadi lah, ada dosa-dosa yang banyak, menarik dosa-dosa yang banyak tadi, menarik pada diri dia untuk dia tak taat pada perintah Allah di penghujung usia dalam hidupnya. Su'ul khatimah berlaku pada orang yang akalnya rosak, waktu mana hampir dengan kematian, serta sentiasa melakukan dosa besar. Kenapa terjadi su'ul khatimah? Hidup bergelumang dengan dosa, dalam keadaan buat dosa-dosa besar. Maka dosa besar ini menarik dirinya. Menarik untuk apa dia? Untuk dia mati dalam keadaan yang keji, dan mati dalam keadaan yang tidak dalam keadaan yang sempurna menjadi seorang mukmin, sehingga maut datang padanya sebelum dia sempat bertaubat. Anda nak ingatkan begini, para hadis sekalian, jangan terkeluar daripada mulut para hadis sekalian sebut satu kalimah, nantilah, nanti tua-tua, nanti taubat. Jangan sebut kalimah. Orang tanya bila nak taubat, nantilah, nanti apabila kita dah terbaring, nanti kita taubatlah. Dia sebut demikian. Jangan sebut kalimah. Guru anda disebut, siapa yang sebut kalimah ini, dia tak sempat tua, dia mati. Dia tak sempat, dia terbaring, dia mati. Allah jadikan demikian. Egonya ni, jangan ego. Kalau orang kata taubatlah pada Allah, kita pun nak kata, ya Allah, aku taubat pada kamu, ya Allah. Maknanya pada diri kita, jangan kita sombong. Ada orang sebut pada kita, kamu dah buat dosa, kamu dah buat salah, taubatlah pada Allah. Kita pun kata, alah kamu tu kamu 2 kali 5 je. Kita sebut pada dia pula, jangan sombong. Apabila kita ni, orang sebut saja taubat, pulanglah pada Allah. Taubat maknanya pulanglah pada Allah. Alih cepat-cepat. Jangan, kenapa dia? Kerana orang dah nampak dah, kita ni dah terlanjur jauh. Jangan ada kesombongan. Penyakit kita ni pula, kalau ada orang kata taubatlah, kita kata, alah suruh kita dia taubat, dia tak nak taubat. Itu penyakit kita. Jangan. Apabila orang kata kita taubatlah pada Allah, baliklah pada Allah, orang nampaklah kita salah. Ada pun dia yang kata tersebut, itu masalah dia. Kita, alhamdulillah, kerana ada orang yang dah mengingatkan kita untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong itu tidak membawa apa-apa kebaikan dalam hidup seorang. Kesombongan itu menjatuh dan merendahkan lagi individu itu dalam kehidupan dia waktu mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi demikian. Sebab itu dalam hidup kita ni, taubat ni sentiasa ada. Berapa kali sehari taubat? Sebanyak 70 kali sehari taubat. Minta ampun pada Allah. Tiap-tiap hari ni taubat. Rasulullah SAW sebut, inni atubu ila Allahi aktsara sab'ina marrah. Aku taubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Aku ni bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Allah, Nabi Muhammad yang maksum, yang terpelihara dalam keadaan yang tak ada buat dosa. Kita ni bukan maksum pun. Kita ni ada salah. Taubatlah. Dalam hidup kita, minta ampun lebih pada 70 kali sehari menjadi amalan dalam kehidupan kita seharian. Dan anak sebut malam di masjid negeri, anak kata ada 2 benda yang mudah dibuat tapi sukar untuk dilakukan dalam hidup. 2 benda sepanjang anak belajar ni, ada 2 benda yang anak ingat, yang mudah dia buat tapi payah kita nak lakukan. Apa dia? Yang pertama, cita-cita mati syahid. Cita-cita mati syahid ni, Allah payahnya nak buat. Nak bercita-cita mati syahid, nak tiap-tiap hari itu kita sebut, aku nak mati syahid. Nak bercita-cita dalam jiwa kita. Rasulullah kata, kalau kamu boleh bercita-cita mati syahid, kamu nak mati syahid, suatu hari kamu mati di atas pembaringan. Kamu mati di atas pembaringan, pahala kamu bagaikan orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari kamu mati di atas katil. Katil diampuk. Kenapa dia Rasulullah sebut demikian? Kerana nak niat mati syahid pun orang tak. Orang kita kan nak mati, sebut mati pun takut. Sebut
Kalau lalu jalan dekat kedai-kedai keranda tu lagi cepat-cepat. Nak sebut je gambaran demikian. Tak nak kita. Kebetulan hari tu van jenazah mati tersangkut depan rumah kita. Van jenazah tu rosak depan rumah kita. Hari tu berdebar panjang kita. Padahal van jenazah tu dia mati je, ada masalah sikit je, tiba-tiba kita berdebar panjang. Kenapa? Sebab mati pun tak ada. Orang kita ni sebab mati pun bagi mereka ditanam dah lama dah dalam pemikiran. Sebab mati, rumah depan kubur tak ada nilai harga rumah tersebut. Digambarkan oleh barat, digambarkan oleh musuh-musuh Islam demikian. Padahal sebut saja rumah, patut-patutnya rumah ni di mana depan kubur tu lebih bernilai dalam hidup. Tapi nak sebut mati itu orang kita takut. Mati syahid lagi takut. Dalam dunia kita ni sebab mati syahid teroris lah tu. Sebab mati syahid tu pengganas lah tu. Kita pula kan sekarang ni lebih-lebih lagi lah kita ni dalam dunia, pandangan dunia. Apabila kita boleh faham tentang agama, ada di kalangan kita ni sebut mati syahid, sebut berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, satu gambaran teroris. Kita mesti cuba Farhaniskan tulis status banyak kali. Dalam status Farhaniskan dalam Facebook tu, mati syahid, berjihad bisa contoh. Sikit lagi PDRM pun akan tengok status. Polis akan tengok terus. Kenapa jadi demikian? Ni ada gaya ni teroris. Ada gaya ni pengganas. Kenapa dia? Kerana memang dah dimasukkan dan disenaraikan. Yang ni disenaraikan oleh barat itu dengan gambaran kematian syahid itu satu gambaran yang menakutkan, yang menggerunkan, dan sehingga mereka menganggap ni teroris. Gambaran mereka tersebut. Padahal mati syahid ni dalam hidup kita, asyahidu amanina. Mati syahid itu cita-cita kan. Dan mati syahid ni tak semestinya pegang. Kita sebut banyak kali, mati syahid ni dalam mencari rezeki, tiba-tiba kita mati. Dalam mencari rezeki, cari rezeki yang halal untuk keluarga kita, mati kita. Mati syahid akhirat. Kita mati dalam mempertahankan maruah diri kita. Orang masuk dalam rumah kita, kita lawan. Dia nak merompak misal contoh. Lawan, mati kita, mati syahid. Mati syahid. Tapi di Malaysia kita, dia tak berani nak sebut mati syahid. Sebabkan macam yang polis yang meninggal dunia dekat Lahad Datu. Anak sebut patutnya polis yang meninggal dunia di Lahad Datu tu, perang lawan dengan penjenayah yang masuk demi mempertahankan negara ni, patut diisytiharkan mereka mati syahid. Kenapa diisytiharkan mereka mati syahid? Ia dah sampai kepala putus dan sebagainya. Mereka mempertahankan negara, kedaulatan negara. Mereka mati syahid. Mereka mati apa? Takkan mati biasa. Mereka mati syahid. Pahala dia tersebut. Tapi kenapa kita tak berani nak umum? Kenapa kita tak nak sebut benda demikian? Kerana kita nak takut kalau kita sebut saja, kita dimasukkan dalam senarai negara-negara teroris, negara-negara pengganas yang digeruni oleh barat itu sendiri. Barat itu takut. Yang ni lah senjata yang paling ampuh orang Islam. Kalau orang Islam dia berjuang untuk mati, manakala orang barat dia berjuang untuk hidup. Mereka beza hidup kita. Kita boleh mati, satu nikmat. Nak satu nikmat, kematian dalam penuh kenikmatan. Tetapi orang barat, mereka berjuang mencari, hanya nak carikan kehidupan. Lalu mereka tak sanggup untuk mati kerana kematian itu menakutkan mereka. Yang pertama, yang benda yang mudah tapi payah kita nak buat. Yang kedua apa dia? Taubat. Taubat ni mudah je. Mudah nak taubat, tapi sukar untuk kita nak buat. Kan orang kita pula gambar pula susah. Sekarang ni lagi teruk. Dalam status Facebook tu bertebaran kata apa dia? Bertebaran kata orang perempuan yang mengandung kemudian berkahwin pula dengan lelaki, tak sah pernikahan tersebut, kemudian melahirkan zuriat, perzinaan yang panjang. Pandai-pandai dia buat hukum demikian. Kita sebut itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali, kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata apa dia? Sah pun pernikahan tadi. Pernikahan tadi sah pun. Pernikahan dalam keadaan yang betul. Dan bukan satu menjadi masalah. Yang dosa apa dia? Dosa kamu tak taubat.
Kamu tak taubat terhadap dosa tadi. Orang perempuan, dia berzina. Dia berzina. Bukan anak nak galakkan lepas pada ni semua mengandung dah. Tapi anak sebut, dia dosa. Dosa dia berzina. Dosa. Tetapi dia boleh kahwin ke? Dia boleh kahwin. Sah ke pernikahan sebut? Sah pernikahan. Tapi orang kita gambarkan seolah-olah tidak ada jalan taubat untuk dia. Bukan demikian. Islam ni jalan mudah untuk taubat. Dan Islam bukan payah. Kamu buat dosa banyak mana pun, berbunuh macam mana pun dosa kamu, kamu angkat tangan sebut Rabbi firli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa. Mata dia mengalir air mata dia. Ya Allah, aku tersilap dahulu, aku tersalah dahulu. Dia duduk teman-teman sorang-sorang, dia mengaku teresa-esa, Allah ampunlah dosa-dosa dia. Ini kelebihan Islam. Tapi yang tak boleh, yang kamu tu sukarkan orang nak taubat. Kenapa? Orang nak kembali pada Allah. Buka jalan kembali pada Allah dimudahkan. Dalam Islam dimudah. Sampai peringkat waktu mana Rasulullah SAW rejam seorang perempuan. Rejam seorang perempuan yang berzina. Waktu mana Rasulullah SAW rejam itu, tiba-tiba diberitahu ni, perempuan itu bingkam amu lagi. Ada satu dia kata perempuan itu mati. Sampai mati. Apabila selesai saja mati, selesai saja dia dah mati, dah dia disahkan dia mati. Waktu mana rejam sampai mati, lalu Rasulullah kata mandikan dia, kemudian kapankan dia, sembahyangkan mayat dia. Sahabat-sahabat jawab, najis macam tu pun nak sembahyang Rasulullah merah padam muka Rasulullah tanya balik, apakah kamu lebih hebat daripada Allah sehinggakan taubatnya tidak diterima oleh Allah? Boleh jadi dia lebih suci daripada kamu yang masih hidup ini. Nak ajak gambaran apa dia? Taubat dia sudah diterima di sisi Allah. Allah dah terima dah taubat dia. Tapi kalau dia tak kena rejam di dunia, dia kena rejam di akhirat nanti. Mana dia nanti? Lebih baiklah dia di dunia dengan taubat. Maknanya taubat ni mudah. Mudah taubat. Jalan taubat ini mudah. Dalam keadaan jalan taubat mudah, jangan kamu buat payah. Tapi dalam keadaan mudah tu, itulah yang sukar kita nak buat. Kita nampak susahnya nak taubat. Banyaknya dosa kita, Allah tak ampunlah dosa kita. Tak. Banyak mana pun dosa, bagaimana pun silap, bagaimana pun salah, taubat supaya kita tidak dalam keadaan mati su'ul khatimah. Itu benda yang kita kena faham dalam kehidupan kita ini. Su'ul khatimah juga boleh. Kemudian dia datang sebelum sempat taubat. Syaitan akan datang padanya ketika mana dia akan meninggal dunia dan merayu semasa dalam keadaan kebingungan. Syaitan tu datang memujuk dia, matilah, jangan mati dalam Islam, jangan, katanya syaitan. Mati, pujuk rayu, akhirnya dia terpedaya. Tambah orang Melayu kita ni lagi senang terpedaya. Orang kita kan, orang datang jual ubat pun beli. Kadang-kadang orang jual ubat tu, entah apa-apa ubat yang dijual. Kadang-kadang kita orang pujuk, dia jual ubat kurang, kita kurang pun tak ada, tapi beli. Orang kata kena beli, takut-takut nanti suatu hari nanti kurang akan datang. Dia kena pujuk beli. Pandai pujuk rayu. Orang yang pandai pujuk rayu tu, kadang-kadang kita kan terpedaya kita berjalan. Berjalan dekat pasar lagi. Berjalan, tiba-tiba ada yang salesman dan juga berbagai-bagai cara ni. Dia kata kejap dekat 5 minit 2 minit apa 2 minit 2 minit dia sebut 2 minit tu. Kita pun 2 minit tak apalah. Dia kata 2 minit apa, dia cerita lebih pada 2 minit. Kita pun terdengar lama-lama kita pun terikut-ikut. Dia kata ada kredit tak, ada tak lengkap nalan. Kita kata ada. Dia pun buat akhirnya kita terperangkap dengan package yang dibuat. Maknanya apa dia? Terpedaya kan. Itu manusia, ni syaitan. Syaitan datang memujuk kita, dirupakan dengan rupa yang indah, rupa yang lawa. Kemudian di saat mana suasana demikian, tiba-tiba dia pujuk kita. Waktu mana dia pujuk kita, terperangkap. Boleh terperangkap, tak kena gaya terperangkap kita. Katanya syaitan, jangan, kalau kamu tak nak mati, ikut saya. Kalau kamu kalau kamu bimbang untuk mati, kamu nak suruh selamat, kamu tak mati, kamu ikut apa yang saya ajar. Kita pun buat, dan kita pun terpedaya. Dipukaunya kita. Orang kita kena pukau kan. Kena pukau tu pun kita rasa dalam kabut dah. Ini kan pula, ada seorang pakcik tu,
Dia sedang menyapu sampah hari Jumaat. Sapu sampah hari Jumaat, datang 2 orang lelaki depan tangga rumah dia. Sapu sampah, datang 2 orang lelaki. Dia kata, pakcik ada darah tinggi kan? Dia kata, mana kamu tahu? Dia kata, kami tengok muka pakcik ni macam ada darah tinggi. Dia kata, pakcik ni, pakcik tolong ambil ni. Ni ubat ni untuk pakcik. Dia kata, ada kertas. Dia pun ambil buka kertas surat khabar. Lepas tu pemuda tu pun, dia kata, pakcik dah baca dah tengok dah. Dia kata, dah tengok, jom pakcik kita pergi ke tabung haji. Pergi ke tabung haji. Dia pergi tabung haji Shah Alam. Kemudian ambil semua, keluarkan duit pakcik dia. Keluarkan duit 120 ribu ringgit. 120 ribu. Pakcik tu pun pergi ke kaunter. Kemudian isi orang nak keluarkan duit tabung haji 120 ribu. Pegawai tabung haji tu tanya. Pegawai tabung haji tu tanya, pakcik nak buat apa ni? Adalah nak beli, nak buat kerja sikit. Ni dalam keadaan yang sedar ni. Tapi dia pokal. Kita boleh bayang, dia pun dalam, betul ke pakcik nak ambil ni? Betul. Ambil tanda tangan. Semua tanda tangan cukup lengkap semua. Dah siap semua. Dia pun ambil duit tersebut, keluar tabung haji, serah duit tersebut pada pemuda 2 orang. Serah duit tadi pada pemuda 2 orang. Lepas pada serah saja, dia pun duduk termenung dengan azan Jumaat. Azan hari Jumaat dekat masjid negeri. Terjaga dia, kenapa aku duduk kat sini? Tersedar dia, kenapa aku duduk kat sini? Pokal. Dia panggil pokal, habis duit 120 ribu sekelip mati. Yang dia simpan berpuluh-puluh tahun dah duit. Nak sebutnya gambaran bagaimana dipukau. Terpedaya kita kata, Allah, rugi 120 ribu. Ni rugi akidah. Syaitan pukau dia dekat dia meninggal dunia. Syaitan pukau kita. Na'udzubillah min dzalik. Waktu tu kita tak boleh nak buat apa. Terpukau kita. Apabila terpukau dan terpedaya, dalam keadaan terpukau dan terpedaya ni, Allahu Akbar, kita ni gadai akidah, gadai agama, gadai akidah, gadai agama, sehingga kan kita tak ada apa-apa lagi, habis kosong kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah min dzalik, benda yang kebingungan di saat itu. Suhul khatimah juga boleh berlaku pada orang yang paling mulia ni adalah orang yang istiqamah, tetapi kemudian dia berubah terpesong daripada sunnah yang disebut dengan tarik hidayah. Itu di antara sebab kenapa terjadi demikian. Kalau tersebut yang dialami oleh iblis, dalam satu riwayat dinyatakan bahawa iblis telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 8,000 tahun. Juga seperti yang dialami oleh Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura yang telah diberi kurnia oleh Allah dalam keadaan ibadah begitu juga, tetapi dia sentiasa mengikut hawa nafsu. Bal'am bin Ba'ura, bila iblis ni datang di sebelah dia, semayang juga. Bal'am bin Ba'ura, dia berhenti sebulan sekali berhenti dalam ibadah. Iblis ni yang menyamar menjadi orang tua, dia berhenti 2 bulan sekali. Ini dicerita berbeza-beza. Ada yang kata sehari, ada yang kata 2 hari. Tak apalah, nak sebutnya dia lebih sikit. Bila dia lebih sikit saja, lalu Bal'am bin Ba'ura ni kuat buat amal ibadat. Dia kata, macam mana kamu lebih pada aku? Aku dah lama dah dalam ibadah, kamu ni lebih pada aku. Kata dia, iblis senang je. Dia kata, dulu aku ni jahat, tapi apabila aku taubat sungguh-sungguh, dan sekarang dia kata aku rasa nikmat dalam taubat aku. Nikmat dalam taubat. Katanya dia macam mana nikmatnya? Dan dia pun sebut, dia kata aku buat dosa begini. Kemudian kalau kamu nak suruh dapat macam aku juga, kamu buat dosa juga. Kamu buat dulu dosa, kemudian kamu taubat, kamu rasa nikmat. Dia kata kalau begitu buat dosa apa dia? Berzina. Zina tak nak, terlibat dengan orang. Kemudian apa dia? Curi terlibat dengan orang. Kemudian dosa lain, terlibat dengan orang. Akhirnya dia kata minum arak, tak terlibat dengan orang. Minum arak, lepas pada minum arak, kemudian dia mabuk, datang perempuan pula, dia berzina. Dan apabila dia zinai perempuan itu, kemudian dalam perempuan itu ada anak pula dalam buaya. Dia ambil anak tersebut, kemudian dia patahkan tengkuk anak itu, dibunuh pula. Cerita dia berpanjangan. Dosa itu berganda-ganda dosa dia. Lepas nanti ditangkap. Waktu mana ditangkap oleh orang ramai nak bunuh dia, iblis ini datang pada dia. Dia kata, kamu kenal aku kan? Kamu kenal aku? Dia kata, ya, engkau lah yang menyebabkan pemusnah pada aku. Dia sebut demikian.
Dia kata kalau kamu nak selamat, aku tolong kamu lah. Kita sama-sama geng kan. Kamu nak suruh selamat, kalau kamu nak suruh selamat, kamu ikut jaga. Macam mana? Kamu tunduk sikit pada aku. Tundukkan muka kamu pada aku. Tunduk, dan kamu tunduk. Kamu tak perlu bergerak, dia pun tunduk. Tunduk saja orang pancung tengkuk dia dan mati dia dalam keadaan tak beriman pada aku. Allahu Akbar. Kosong jadi amalan. Sedangkan banyak kita buat sebelum daripada ni, habis kelip mata dalam amalan yang dilakukan ini. Yang ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamathali syaitani idh qala lil-insani kfur, falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin." Sebagaimana syaitan idh qala lil-insani kfur, ketika mana syaitan itu sebut pada manusia, kufurlah kamu pada aku. Kamu jangan beriman pada Allah. Syaitan sebut demikian. Kemudian falamma kafar, ketika mana kamu jadi kufur, qala inni bari'un min. Syaitan berkata, aku berlepas diri daripada kamu sekarang. Aku tak sama dengan kamu. Dan kamu kufur habis. Kufur je, hancur pun amalan kamu sebelum. Apabila hancur pun amalan kamu, inni bari'un min. Sekarang aku berlepas diri daripada kamu. Inni akhafullah. Aku ni pun takut pada Allah. Allah tu Rabbal Alamin, pemilik segala alam ini. Allahu Akbar. Kita tak boleh jangka sampai tahap itu mereka buat khianat. Macam orang pujuk itu, pujuk. Yang jadi kaldai dadah tu. Yang jadi kaldai dadah. Dia kata kamu boleh melancong keluar negara. Nak tak? Boleh. Tapi syarat dia bawa beg ni je. Bawa beg, kerana kat sana nanti segala package kamu berada dalam beg ini. Kat sana nanti dia akan sediakan kemudahan dan sebagainya. Kita pun bawa lah. Yang jadi kandai dadah, bawa sikit je. Dia bawa beg sikit. Sampai sana tak lepas, kena tangkap pada immigration. Bila tangkap pada immigration, didapati dalam itu dadah yang banyak. Hukuman apa dia? Gantung sampai mati. Kita nak pergi melancong, konon-kononnya dapat tiket bertuah. Habis segala benda yang dibuat. Ada benda. Kenapa dia? Waktu mana kena kat sana? Inni bari'un minka. Dia pun sebut, aku tak ada hubungan kait dengan kamu. Apa benda yang mengikat kita dengan dia? Waktu itu, siapa yang kena? Kita yang kena. Ditipu sampai pegang demikian. Anda pergi ceramah di anda masuk dalam penjara Sungai Buloh. Masuk ceramah bukan masuk Kanada. Masuk ceramah di penjara Sungai Buloh tu. Waktu mana ceramah siap ceramah ni, banduan tu salam. Seorang tu datang pegang tangan, cium, nangis tersesak. Dia, Ustaz, dia kata saya nak cakap juga dengan Ustaz. Anda pun jelah tak apa. Kata kejap lagi lah, lepas pada semua tu. Habis tu, anda tanya warga tu, dia kata boleh bercakap. Ustaz cakap dengan dia. Anda pun cakap dengan dia. Kata Ustaz, ditunjuk, Ustaz saya ada anak sekian. 4 orang hafiz Ustaz. Anak saya 4 orang hafiz. Dia sebut dia tinggal dekat Perak. Dia sebut cerita semua. Dia kata saya ditunggu untuk digantung sampai mati. Saya, dalam kes saya, digantung sampai mati. Kenapa dadah? Dia dadah Ustaz. Kamu terlibat? Tak Ustaz. Saya pergi rumah kawan saya. Saya duduk baru sekejap je Ustaz. Baru duduk atas kursi tu. Duduk sekejap. Tak lama, polis datang, dia tangkap serbu rumah itu. Bawah kursi saya tu penuh dengan dadah Ustaz. Tempat saya duduk tu penuh dengan dadah Ustaz. Nak buktikan bukan milik saya, Allah. Saya tak tahu macam mana nak sama. Baru je, ni nak sebutnya habis dia. Saya punya isteri yang baik, saya punya anak yang baik. Silap je. Silap sikit je dalam hidup. Sama dengan syaitan. Syaitan ni, dia pujuk rayu sikit je. Kamu kufur. Habis terus dalam ni. Maknanya kita ni memang kena cukup berhati-hati. Jangan sampai peringkat kita ni mati dalam keadaan tak ada agama. Ada agama, tak ada iman. Allah, senang dah. Yang ni picit dia begitu je. Dalam keadaan sekelip mata je, dia boleh paling terus agama. Sama juga dengan orang yang tak ada agama. Apabila tak ada agama, syaitan pujuk je.
Orang senang ikut tu, ikut dalam keadaan ini. Diriwayatkan bahawa di Mesir ada seorang pemuda yang sentiasa pergi ke masjid untuk memandangkan azan serta menunaikan salat. Di Mesir ada seorang hamba Allah yang demikian. Pemuda itu amat taat beribadah. Pada suatu hari, dia biasa dia naik ke atas menara untuk memandangkan azan. Ialah zaman dahulu kan, nak suruh dengar azan ni naik atas menara. Kemudian di bawah menara itu ada sebuah rumah orang Kristian yang menjadi penduduk negara Islam. Ketika dia naik ke atas menara tersebut, tiba-tiba dia melihat anak gadis pemilik rumah tersebut. Budak muda dia tengok, oh ada perempuan cantik pula, sehingga dia tergoda untuk menemui. Dia naik tinggi, nampak ke bawah. Habis nampak ke bawah, dia pun tidak jadi melakukan azan. Tak jadi, cancel untuk azan. Nak pergi tengok perempuan tu, cantik perempuan ni, dia goda dengan demikian, dan dia pun pergi menuju ke rumah gadis tersebut. Sesampainya di sana, dia masuk ke dalam rumah itu. Maka gadis itu berkata pada, apa yang kamu mahu? Gadis itu tanya, kamu nak apa? Pemuda itu menjawab, kamu yang aku mahukan. Gadis itu lalu tanya, mengapa kamu mahukan aku? Pemuda itu menjawab, kamu telah mencuri hatiku. Hatiku telah dirobek-robek. Gadis itu berkata, aku masih ragu dengan jawapanku. Tak percaya, baru je. Takkanlah baru-baru berkenan terus. Pemuda itu lalu berkata, kalau begitu, aku akan kahwini kamu. Kalau nak suruh percaya, kita kahwin. Gadis itu berkata, kamu seorang Muslim, sedangkan aku seorang Kristian. Mana mungkin ayahku mahu mengkahwinkan aku dengan kamu? Dia kata, kamu Muslim, aku Kristian, macam mana aku nak kahwin dengan kamu? Ayah aku tak akan benarkan aku kahwin dengan kamu. Pemuda itu kata, aku akan tukar agama menjadi Kristian. Tenang. Semata-mata kerana cinta tadi. Nak kepada ramai ke yang ni terjebak? Ya, ramai terjebak benda ni. Dan dia kata, aku tukar Kristian. Gadis itu berkata, jika kamu bertujuan demikian, maka lakukan. Kalau kamu betul, kamu nak pada aku, kamu tukar agama. Tukar agama. Pemuda itu pemula agama Kristian. Lalu mereka tinggal bersama. Daripada bilar masjid, berubah menjadi Kristian. Dan sampai tahap demikian. Pada hari itu juga, pemuda tersebut pergi ke rumahnya, ke atas rumahnya, kemudian dia jatuh dan dia meninggal. Kemudian padahal dia sudah memeluk agama Kristian. Na'udzubillah. Habis pada dirinya, dia habis. Amalan sekejap saja. Naknya Allah nak balikkan hati orang sekejap je dalam hidup. Sekejap dalam hidup ni dengan cara demikian. Habis ni kemuncak. Tapi bagaimana kerana perempuan tadi terpesona. Terpesona ni terjadi demikian. Rasulullah SAW sebut, di antara fitnah yang berlaku pada umat aku yang aku takut sangat ialah fitnah godaan wanita. Godaan wanita yang tidak mampu dibendungi dalam jiwa. Kamu tak ada agama pun. Bagaimana orang jadi rosak kan? Anak-anak kita, anak lelaki kita, betul-betul dah dia anak kita, kahwin dengan seorang perempuan, rosak akhlak. Ini sampai kenapa dia diuji dengan ujian ini. Tu kahwin, yang tak kahwin, yang dirosakkan dengan wanita berapa ramai? Kenapa dia? Kerana mereka tidak bersedia untuk mentaati perintah agama. Allahu Akbar. Kita berhenti setakat ini. Kita sambung pada minggu yang akan datang. Ujian dalam hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi usia kita. Dan Allah jadikan kita kalangan hamba yang husnul khatimah dalam hidup. Sudah jemaah sahabat kita sedang juga ada di hospital sakit sekarang. Kita baca doa sama tentang. Yang kedua ni nak sebut apa dia nak pergi ke Chechnya pada 21 hari bulan ke Poland, bukan Chechnya, sempadan dengan Chechnya itu, di mana anda akan buat bantuan misi kemanusiaan. Dan sebenarnya ada program sama dengan mufti di sana, mufti Poland, kemudian bantu umat Islam di Chechnya itu, Labian Chechnya.
Chechnya ni dia perang lebih kurang tahun 1994 lagi dengan Soviet. Kemudian umat Islam itu bangkit, berjihad di jalan Allah, mempertahankan bumi Chechnya daripada dirapah oleh Soviet itu sendiri. Jadi perjuangan mereka ni perjuangan bukan kita nak bantu pejuang-pejuang itu, tidak, tapi kesan daripada itu mereka terpaksa melarikan diri pergi ke negara-negara sekitar. Oleh demikian sekarang ni musim sejuk yang amat sangat. Kalau para hadirin sekalian boleh rasai bagaimana kesusahan dan penderitaan mereka, umat Islam yang mereka mempertahankan akidah mereka itu. Jadi oleh demikian anda cadang nak bawa sikit bantuan ini. Minggu ni pun anda nak umumkan juga. Minggu depan sekali lagi pun nak umumkan. Nak umumkan dan pasal anda nak bawa misi ini. Kerana tak ada lagi setakat ni NGO daripada Malaysia yang membantu umat Islam di Chechnya ini sendiri. Jadi ni NGO Muslim Care, anda terlibat dengan, anda salah seorang di antara NGO ini. Anda akan bawa misi ini ke sana nanti. Dan para hadirin sekalian, anda harap supaya kalau para hadirin sekalian ada sumbangan itu sangat panjang-panjang lah sumbangan itu. Minggu ni pun anda bawa, anda nak minta, minggu depan pun anda nak minta. Jadi siapa-siapa yang tak nak menyumbang minggu depan, bagi turut minggu ni. Jadi siapa yang nak menyumbang minggu depan, boleh bawa datang lagi minggu depan, insyaAllah. Dan jangan pula tak nak datang minggu depan. Kenapa? Aku ada apa minta dulu. Jadi mudah-mudahan kita akan panjang-panjangkan. Yang pertama. Yang kedua, sekalian, anda bina sekolah di kompleks di Pondok Bawi itu. Sampai anda terlupa untuk anda nak sebut, perlu pada dana juga sekolah tersebut. Sekolah ni sampai kekeringan dana sekarang. Tak ada dana. Kerana duk sibuk umum tempat lain, tempat anda sendiri pun tak ada. Katanya akaun bendahari tadi kata Ustaz, ada 2,000 lebih je lah. 2,000 lebih je untuk nak bayar gaji bulan ni pun tak selesai. Jadi kalau jemaah-jemaah yang ada nak wakaf untuk bangunan itu pun tak selesai, tak siap lagi dan sebagainya. Jadi tolong backingkanlah dalam akaun Tipu Nabawi, kompleks Tipu Nabawi Syekh 8 Shah Alam itu. Dan anda sedang bangunkan kawasan tersebut lah. Untuk mudah-mudahan dengan dana wakaf ini dia akan boleh memberi kekuatan pada kita di kompleks itu. Para hadirin sekalian backing saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi marda Isa bin Ali. Allahumma shfi marda, Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma haqqin ajalana bi husnil khatimah wa la taqtin 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.